warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa kembali saya dengan Skyrider untuk market review WTI. Okay, first of all kita akan lihat apa yang price telah lakukan pada minggu lepas. Okay, sebenarnya yang lihat, okay, ni adalah H4 lah. Okay, kalau H4 ni, kalau kita tengok price berakhir dengan candle bearish. Mana kata ke sini pun ada satu candle doji. So which is saya rasa dia akan membuat kadar penurunan terlebih dahulu lah. Okay, so itu pada H4 lah apa yang saya nampak. Dan kalau kita turun pada H1, okay, pada H1 beginilah. So kalau H1, so kita kena buat penandaan dulu. Penandaan dari apa ya? Saya akan tanda dulu kita punya bucu ke bucu iaitu trend line. Okay, sebagai rujukan lah yang pertama. Ini trend line saya. Membuatkan dia nampak symmetry triangle. Kita tukar kepada line chart dulu Okey, lepas tu saya akan ulas kembali. So, jika anda lihat pada hari Isnin, pembukaan market telah berlaku dengan keadaan bullish, satu candle bullish. So, dia akan naik dulu lah. So, dia naik, dia sideways. Kat sini satu pattern, bullish flat pattern, dia naik. Dan kemudian dia buat kat sini, iaitu kalau tak silap saya, dia membuatkan dengan, kita panggil dia, bearish rising wedges. So, dia turun. Dia break support kat sini, dia terus turun. So dia akan turun ni, dia cari mana? Dia akan cari support pertama, support kedua. So dia break, dia akan turun lagi lah. Dan dia akan terjun lagi. So jika anda lihat kat sini, dia terus cuba test, dia tak berjaya lagi test support kawasan sini. Okay, mana kata saya jangkakan dia akan test dulu support yang bawah ni. So, apa kita nak buat? Kita tanda yang berdekatan dengan kita. Okay, kalau untuk H1 ni, kita nampak resisten ni yang pertama dekat sini lah. Kita tukar line chart dulu. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Sebab apa saya tanda tiga saja? Sebab apa? Saya nak ambil 3 poin yang mana saya tahu dia akan ke mana untuk reference. So nanti saya akan tanda lagi. Cukup. So kita takut kita punya chart semakin messy. Bila messy, kita tak tahu nak buat projek kat mana dia nak turun. Okay, so telah tanda kan kita turun time frame rendah. M15. Okay, ni M15. Untuk M15, kita buat benda yang sama. Kita tanda dulu. So, ni resistance, support, support. So, kita ada reference point kat mana price nak test. Okay, so saya tambah sikit lagi satu. Okay, dekat M5. Okay, M15 apa yang saya nampak? Okay, M15 saya nampak kat sini dia naik pada Jumaat. Sini boleh dikatakan sebagai fake breakout. Dia masuk balik. Dia nak test support dia reject. Dia naik, dia test sekali lagi trend line. Okay, dia bermain senjaja dengan trend line. So, saya jangka dia akan test dulu support kita sekali lagi sebelum dia break trend line untuk naik atas. Sebab apa? Saya jangkakan seperti ini. Naik, sekejap Okay. Saya jangka price ni, dia akan test dulu kita punya support di sini. Setelah kalau tak berjaya break support, dia akan test trend line kita sekali lagi. Kalau break, dia akan break terus naik resistance sini lah. Kalau tak berjaya, dia akan turun semula kat bawah sini. Dia akan test sekali lagi, baru dia akan turun ke bawah ni. Nampak tak perjalanan dia? So dia akan test support kita yang pertama. Dan kita boleh sell TP kat sini. Kalau kata dia berjaya break, dia akan turun untuk cari kita punya TP seterusnya di support sebelah bawah ni. So kalau dia tak berjaya break, dia akan rebound sekali-kali trend line. Kemudian dia akan kalau berjaya break trend line, dia akan naik sehingga kawasan sini. So you all boleh, once dia break je trend line ni, kita boleh cari untuk entry buy. So tu orang kata boleh nampak kita boleh entry buy kawasan sini. Suruh TP kawasan sini. Kalau dia nak naik lagi, dia akan teruskan perjalanannya lagi. Dia akan naik lagi, dia akan cari. So you all kena tahu kat mana dia nak pergi. Dia pergi setiap kali break resistance, dia akan cari resistance sebelum. Paling tidak pun dia akan cari kawasan sini dulu. Sini resistance pertama. Okay, sebelum dia naik sini. So you all tahu dah kat mana nak TP. Once dia break, you all dah boleh project. Dia break resistance ni, boleh buy TP kat sini. Okay, itu kalau sekiranya berlaku break resistance. Kalau dia tak berjaya break kita punya trend line kawasan sini, dia akan rebound sebalik. Kita ambil peluang untuk sell dan TP sekali lagi di kawasan sini. Itu peluang untuk sell. Okay, kalau dia berjaya break, kita entry sell lagi dan cari TP dekat the nearest support. Itu projection saya.
So apa-apa kita kena tengok dulu market hari Isnin apa yang akan berlaku baru jelas pergerakan dia. Di M5 pula lebih kurang. Kira M5 ni jika anda lihat, ni trendline panjang saya di H1. So kita buat trendline kecil sikit lah. Orang kata untuk reference kita. Yang besar ni kita buang. Boleh buang, tak ada salah. Saya takut anda confused. So kita ambil yang paling dekat lah. Alright. So semudah. Kita tukar color sikit. Color biru. Alright. Jika anda tarik, kalau teknik ABC, jangan pening, relax, ABC. Anda lihat tengok price hampir menjejak TP1. Dan saya jangka hari Senin tu dia akan TP1 dulu. Kalau dia berjaya break, dia akan turun lagi untuk ke TP2. Dia ni support kita. So di M5, saya jangka dia akan test dulu kawasan kita ni. Dia akan test dulu ni sampai TP1. Sekiranya dia ada momentum strong, dia akan turun, dia teruskan penurunan. Dan waktu tu kita boleh ambil peluang untuk entry sell. Sebab apa? Dia dah break trend line. Kemudian dia akan naik test mula trend line kita. Kalau dia tak cukup masuk trend line kita ni strong, dia akan reflect balik, dia akan turun the next TP turun bawah lagi, lebih junam. Kalau momentumnya sebaliknya, dia akan naik. Break trend line atas ni, kita entry buy dan resistance ni di kawasan sebelah sini menjadi kita punya TP. Dan kat loss kita kat mana? Kat loss kita kat support. Kalau sell yang tadi saya mention ni, kalau kita sell ni, entry sell kat loss kita mana? Resistance kita sini. So kat loss kita adalah rendah. Bila kat loss rendah, kita boleh dapat profit lagi banyak. So risiko pun rendah. Ni projection saya untuk WTI. Alright, berjumpa kembali dengan saya sekarang ni untuk market review Dow Jones. Setiap Dow Jones kita buka H1 lah. Saya tak perlu buka H4 lah. H1 pun dah cukup jelas lah bagi saya. So jika anda lihat di hari permulaan hari minggu lepas, hari Senin, so price telah membuatkan kenaikan dan berlaku rejection. And then start daripada tu terdapat ABC sell. Kita tarik ABC sell. ABC sell. So kita tarik ABC sell dah pun sampai ke TP2. So dia sekarang saya jangkakan dia akan buat satu pattern yang dipanggil sebagai bullish flat pattern. So kalau you all dah biasa nampak bullish flat pattern ni, you all dah tahu dah apa yang aku boleh jangkakan. So apa yang saya jangkakan, price dia akan naik sampai sini lah. Dia break trend line kita, dia akan naik sehingga sini. Dia akan 50%, dia akan sampai kawasan sini lah, 36252. Itu di time frame H1 H1 kena tahu berapa lama satu candle 1 jam. Kita turun time frame yang lebih rendah sikit. Time frame rendah, time frame apa? M15. M15. Tadi time frame H1. Di time frame 15 apa yang saya nampak? Time frame 15 still tunjuk benda yang sama macam dekat H1 tadi. So dia break yang mana kita tarik trend line sini, dia break dan dia akan naik sehingga kawasan sini lah. Sini saya tanda sebagai rujukan, ni support, ni ada resistance. Resistance. Tapi resistance ni sangat strong lah. Siapa yang nampak sini, resistance, support. Resistance become support, iaitu satu kawasan yang sangat strong untuk break. Kena faham konsep tu. Kalau you all dah biasa trading, you all dah tahu dah. Bila dia nak break satu-satu resistance ataupun support yang mana di kawasan resistance, banyak kali dia test resistance dan sini adalah support, so dia akan ambil masa untuk break lah. Kalau dia berjaya break, dia akan naik sampai sini. Kalau tak berjaya break, dia akan rebound lah. So dia rebound, dia akan turun dulu, test support kita sekali lagi. Support yang mana? Support yang ni. Dia akan test support yang di bawah tu. Dan kalau tak berjaya, baru dia akan naik. Dia akan test sekali lagi. Waktu dia reject di kawasan resistance ni, kita sell. Kita sell dan TP, dia nilai support lah. You all boleh ambil TP jauh ataupun TP rapat. TP rapat di kawasan sini 35996 ataupun TP jauh boleh 35948. Dan kemudian dah sampai sini menunggu peluang dia rebounds, you all boleh entry buy dan boleh TP kawasan sini. Dia break, so you all boleh tambah lagi entry dan the next TP will be here. Kawasan sini. Sini ada resistance lah. Itu option yang saya boleh nampak lah. Apa yang saya nampak, Dow Jones akan membuatkan kenaikan di M15.
Tapi untuk dia naik, dia kena test dulu kawasan yang sangat strong, resistance become support So dia akan test apa yang anda nampak minggu lepas dia test baru sekali. Tapi sebelum minggu tu dia dah test tu dua sangat strong lah. So dia akan ambil masa untuk break. Tak berjaya break tak bermakna kita tak boleh entry. Okay, once dia tak berjaya kita entry sell terus. Dan TP support pertama ni TP1. Okay, ni ada TP2. Okay, so nampak tak kat situ cara yang paling mudah lah untuk kita cari entry. Okay, so kita turun pada M15. Okay, M15 pula yang nampak. Okay, M15. So M15 pada hari Jumaat, kita tengok berlaku kadar rejection. Nampak rejection. So saya jangka kalau dia buat rejection, kita tengok market kalau buka ada ABC sell. Okay, kalau ada ABC sell, kita entry sell lah kat kawasan sini. Still sama juga. Tapi dia kena break dengan satu candle solid, baru kita boleh entry sell. Okay, di sini baru kita entry sell dan TP kawasan sini. Alright, standard method ABC, once break 100, TP di 161. Okay, alright. Dan kalau dia dah break, tapi dia tak break pun TP1 tu, dia akan rebound dulu lah. Ambil lagi, orang kata ambil nafas sebelum melakukan sekali lagi penurunan untuk test support sebelum. So, waktu dia retrace ni, you all boleh ambil peluang lagi untuk entry sell. Okay, itu option yang apa saya nampak di M5. Tadi saya cakap M15, peluang untuk entry buy. Okay, nampak tak kat situ? So harap jelas lah kat mana risk dengan reward you all boleh ada peluang untuk entry. Nanti saya akan share lagi. Okay, apa-apa kita tengok dulu market minggu depan apa yang akan terjadi. Alright, jangan kejar market, kita tunggu price action, nampak direction, baru kita entry. Semoga penjelasan saya memberi manfaat. So, itu saja. Assalamualaikum.